sekali dengan ustazah ya. Peristiwa ni berlaku pada bulan 7 ya. Penghujung bulan 6 lah, ya. Ustazah nak bawa ibu ustazah jalan-jalan. Sebab mak kita ni masing-masing dia ada hobi masing-masing. Mak ustazah masih ada ibu, abah dah tak ada, dah meninggal dunia. Abah ustazah dah meninggal dunia 32 tahun yang lalu. Ya, Ustaz Wan Akasha pun sama juga, masih ada mak, ayah dah tak ada, dah meninggal dunia. Lepas abah ustazah meninggal, tak lama lepas tu ayah ustaz pula meninggal. Ya. Jadi bila kita duduk sekali dengan mak kita ni, kita tahu mak kita tu suka apa. Dan bila kita ada mak mertua, kita tahu mak mertua kita suka apa. Puan-puan tahu ke mak mertua suka apa? Ke bergaduh dengan mak mertua? Jangan bergaduh dengan mak mertua. Mak mertua tu sama macam mak kita, tak masuk syurga bergaduh dengan mak mertua, dosa besar, hilang keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mak mertua kita adalah mak kepada pasangan kita. Macam mana kita sayang mak kita, macam tu kita kena sayang mak mertua kita, baru berkat hidup kita. So mak mertua ustazah, ibu mertuaku, bila balik kampung, mak mertua ustazah suka jalan pergi ziarah rumah orang. Rumah orang tu maksudnya rumah kawan-kawan ya. Mula-mula mak mertua ustazah akan kata okey, jom panggilan ustazah ialah Intan. Dalam keluarga yang panggil Intan. Sebab tu kalau orang panggil ustazah Intan, maknanya dia kenal ustazah dah lama. Sebab memang nama timbangan ustazah dalam keluarga Intan. Tahu tak kenapa Intan? Sebab bila ustazah lahir je, arwah abah ustazah timang ustazah, cuba teka timang macam mana? Ini baby kan? Intan payung gunung meletup. Siapa tak sayang anak kan ya? Intan payung gunung meletup, Intan payung gunung meletup. Mujur tak ada gunung yang meletup ya. Sebab tu abah panggil Intan ya. Tu dalam keluarga memang panggil Intan ya. Jadi bila balik dekat rumah ustaz, mak akan kata, mak mentua lah, Intan, Akasha, jom kita pergi rumah ni, sebutlah nama kak mana ke siapa, kawan mak lah, kawan mak. Pi, ya Allah kesianlah dekat dia, dah lama dia tak boleh berjalan, sakit. Tak apalah, kita pun bawa lah pi. Bawa pi, bagilah salam. Assalamualaikum. Tengok-tengok mak ustazah yang kata kak tu sakit lama tak bangun, rupanya boleh bangun buka pintu. Maksudnya apa? Maksudnya mak ustazah tu dia memang suka pi berjalan. Tapi dia nak bagi kita bawa tu, dia cakap lah, kata ni tak boleh berjalan kan, ni tak sihat kan. Maknanya logik lah kita nak pergi rumah orang tu sebab apa? Sebab apa kita nak pergi rumah orang tu? Sebab dia tak sihat ya. Tapi sebenarnya ziarah tu merapatkan hubungan silaturahim. Sebenarnya mak ustazah ni suka bawa tu sebab seronok kan. Ni anak menantu balik kampung, balik seronok, bawa pergi rumah orang ni, bawa pergi rumah ni. Janji nak pergi 2 rumah je. Pernah satu ketika bukan 2 rumah, ni nak balik dah ni. Mak teringatlah ada ni maklong lah mak apa-apa semua kan. Sampai 5 rumah pergi. Tu mak mertua ustazah suka berjalan macam tu. Okay? Mak ustazah suka shopping. Mak ustazah dia suka masak. Dia memang suka masak. So ada masa yang ustazah tak bagi masak. Ustazah tahu sekali-sekala mesti mak ustazah dia nak makan dekat luar. So kita bawa lah pergi shopping, pergi makan ya. Dan penghujung bulan 6 tahun lepas, tengah siap ni, mak ustazah dah make up elok, pakai elok, dekat ruang tamu. Dekat ruang tamu ni, tengah siap ni, tiba-tiba ustazah, anak ustazah, menantu perempuan ustazah, tengok-tengok muka mak ustazah ni kuning, nampak macam kuning. Tengok mata kuning. Ish, lampu dapur ustazah ke kuning? Tapi tengok macam bukan lampu kuning. Lama-lama kata anak perempuan ustazah seorang. Ustazah 3 lelaki, seorang perempuan. Itu bila dapat menantu perempuan tu memang macam kawan lah ya kan. Kita kena buat macam tu ya. Tiba-tiba anak perempuan ustazah kata, dan kita orang tak panggil ustazah, tak panggil dekat mak ustazah mak. Tak panggil Umi ke, bonda ke tak, ibu ke tak, ustazah panggil yang. Sebab arwah abah panggil yang kan, sayang. Ustaz Wan Akasha pun panggil yang. Cucu pun panggil yang, cicit pun panggil yang ya. Jadi anak perempuan ustazah kata, yang, tengok muka kan, yang pakai krim kunyit ke? Sebab mak ustazah dia memang jaga penampilan. Krim muka semua dia pakai kan. Walaupun mak ustazah umur 74 tahun, dia memang jaga. Yang pakai krim kunyit ke? Patut ustazah buat signal kat anak ustazah, sebab ustazah tahu mana ada ustazah beli krim kunyit pun dekat mak ustazah tak beli pun krim kunyit. Jadi ustazah tahu soalan anak ustazah tu something wrong somewhere. Ustazah buat signal macam jangan cakap macam tu, tapi dah tercakap ya. Ibu ustazah kata tak. Lepas tu ustazah kata lah yang mata yang nampak kuning
kan. Lepas tu kita orang macam, mak ustazah masuk dalam bilik, nak masuk bilik air, kita orang sembang. Sempat sembang kat dapur. Mama rasa kita tak boleh pergi shopping, kita kena pergi klinik dulu, kena pergi check dulu. Ustazah lah kata, rasa macam, sebab bila kita dah nampak kuning, fikiran kita susah hati kan. Kita faham kuning tu apa kan. Ustazah pujuk mak ustazah tak payahlah, tak ada apalah, jomlah kita pergi jalan-jalan, kita makan, kita pergi shopping pun semua. Tak apa yang, kita singgah sat je. Kita orang kan orang Penang, ada orang Penang kat sini? Orang Penang kalau dia cakap kepala dia macam tu kan. Tak apa, kita singgah sat je kan. Ustazah pun bawa pergi klinik. Bila bawa pergi klinik, kita orang hanya tengok kat muka je, nampak mata sini kan. Doktor buka perut, nak cek perut. Sebab doktor tanya, makcik ada sakit perut tak? Ibu ustazah kadang-kadang suka gastrik. Kadang-kadang suka gastrik. So cek perut. Buka perut, tengok-tengok, semua perut dah kuning. Kita mana nak cek perut mak kita kan? Kita tengok luar je kan? Semua perut dah kuning. Bila dah macam tu, doktor tanya ustazah, ni nak pergi mana ni? Ni nak bawa mak ustazah ni pergi shopping-shopping, makan-makan kan? Okey ustazah jangan pergi shopping dulu, jangan pergi mana-mana. Bawa mak ustazah ni, ustazah nak bawa pergi mana? Nak bawa hospital ke nak bawa mana? Tak apalah, sebab rumah ustazah dekat dengan hospital swasta. Ustazah nak bawa kat sini, swasta kan, nak bawa kat sini. Doktor buat surat. Mak ustazah kata dekat doktor, tak payahlah doktor, lagi seminggu hari jadi ustazah, 7 hari bulan 7. Kan tadi baca kan? Lagi seminggu hari jadi ustazah. Dan kita orang dah niat buat kenduri kesyukuran sempena hari jadi ustazah di rumah ustazah. Ustazah dah siap buat cantik dah dengan wallpaper. Tukar wallpaper nak buat kenduri kan. Dah buat wallpaper cantik, dah tempah catering dan dah jemput orang datang sebab lagi seminggu. Kenapa? Sebab hari jadi ustazah 7 bulan 7 nak buat sekali akikah cucu ustazah yang ke-6. Nak buat akikah sekali kan, sekarang dia setahun lebih kan. Ini cerita tahun lepas. Nak buat akikah sekali. So ibu ustazah kata, tak apalah doktor, tak payah. Ya Allah doktor, lagi seminggu. Doktor jemput lagi seminggu ni nak buat kenduri kesyukuran hari jadi ustazah dengan akikah cucu ustazah cicit makcik. Nantilah kita cerita, surat tak payah buat dulu. Doktor kata tak boleh makcik, kena pi. Tak apalah, dah kata kena pi, kita orang pun keluar. Mak ustazah kata, Intan tak payahlah, Tok Ustazah duk dengar lah cakap doktor tu. Cewa kan. Tak payahlah, jom kita pergi jalan-jalan. Ustazah kata, Yang tak boleh Yang, tak apa, kita pergi check je. Sebab doktor dia tak ada alat yang nak buat ultrasound. Dia ada ultrasound, tapi yang scan, CT scan semua dia tak ada kan. Sebab klinik kan. Doktor perempuan yang biasa dengan kami. Ustazah pucuk mak ustazah, tak apalah Yang, kita pergi sekejap je. Tak payahlah, kita jalan-jalan dulu. Okey, kita jalan-jalan dulu, kita makan-makan, tapi lepas tu kita pergi. Kita orang plan lah. Tiba-tiba tengah tunggu dekat luar, nurse dalam bilik doktor tu keluar. Kan kita nak bayar bil kan. Ustazah tengah tunggu nak bayar bil. Ubat tak ada, nak bayar bil je. Tiba-tiba nak bayar bil dengan tunggu surat doktor tu siap. Dia nak masuk dalam sampul baru bagi kat kita kat cashier kan. Tiba-tiba nurse keluar. Ustazah, doktor panggil masuk dalam sekejap. Ustazah dah mula duk-dak kan. Ustazah kata, Yang kejap ya, doktor panggil Intan. Pergi dah masuk. Doktor pegang tangan ustazah. Doktor kata apa? Ustazah, bawa mak ustazah sekarang juga pergi hospital swasta tu. So ustazah kata nak bawa pergi hospital swasta kan, sebab dekat dengan rumah, senang sikit kan. Dia pegang tangan ustazah, pergi sekarang juga ya ustazah ya. Pegang ni. Jangan dengar cakap mak ustazah tau, dengar cakap saya. Yang mak kat luar, jangan dengar cakap doktor. Dengar cakap Yang. Allah, macam mana nak buat ni kan. Jangan dengar cakap mak ustazah, dengar cakap saya. Ustazah pun keluar. Lepas tu mak ustazah tanya, Intan, doktor cakap apa? Tak ada apa-apa, doktor pesan kata surat tu nanti kita nak pergi jumpa doktor, surat tu bagi kat doktor. Dia tahulah nanti nak buat ujian apa dekat Yang kan. Ustazah pun bisik kat anak perempuan ustazah yang pergi toilet sebab anak dia nak masuk toilet. Ustazah cakap, anak ustazah kata, macam mana ya kita nak bagi tahu Yang? Tak apa, nanti mama bagi tahu kan. Lepas tak apalah, ustazah bagi tahu dekat ibu ustazah sebab on the way nak pergi mall yang kami nak bawa mak tu, jumpa hospital swasta tu dulu kan. Kita singgah sekejap lah Yang, sat je kan. Kita singgah sekejap, singgah doktor pakar tu dia terus tanya nak pergi mana kan. Sebab dekat sini dia takut macam
kelengkapan tu tak cukup untuk ibu ustazah, dia suggestkan pergi ke HUKM. Dia suggest pergi HUKM. Lebih baik dekat situ. Doktor tu pula transparent. Dia cakap ni kena operate cepat. Dia takut, dia terpaksa cakap sebab kalau tidak kita, orang kata apa? Melenter. Sini faham ke melenter? Kita orang utara melenter. Melenter tu maksudnya apa dia? Lengah, tangguh, anggap macam tak ada apa-apa, macam tu kan dia. Jadi doktor cakap macam tu. Bila doktor cakap macam tu, doktor kata dekat sini saya bimbang sebab ibu ni umur 73, takut kelengkapan kat sini tak cukup, lebih baik pergi dekat HUKM, kan? Lebih baik pergi dekat HUKM. Usaha bawa pergi HUKM. Lala tu juga. Cuma kita orang ni tak ada persiapan apa-apa. Mak ustazah masa tu juga dah terkejut, nangis pun ada. Ustazah kata tak payah nangis. Kita bukan nak apa-apa, kita tak check apa-apa lagi. Balik rumah sekejap sebab rumah dengan tu dekat je. Balik rumah, packing baju sikit. Packing baju sikit. Pergi, ustazah pendekkan cerita. Setelah ujian demi ujian dijalankan, ustazah pun panggil adik-adik datang bahagian emergency dekat HUKM ni. Bincang. Anak-anak ni dia kena bagi yang terbaik untuk ibu kita. Dekat HUKM tu dia ada bahagian biasa dan dia ada bahagian pakar swasta. So kami memilih untuk ambil swasta, pakar HUKM. Pakat dengan adik-adik ustazah. Ustazah ada 4 beradik, ustazah anak sulung. So bila sampai dekat sana, memang ibu ustazah kena operate segera. Ada macam ketulan, ketulan kak belakang pankreas yang memerlukan hempedu dipotong, buang, yang memerlukan pembedahan segera. Kalau tidak semua akan blocking. Dan doktor kata alhamdulillah ustazah dengan anak-anak ni cepat bertindak. Maksudnya nampak kuning terus pergi, setengah orang dah melarat, dah teruk dah kan, baru nak pergi jumpa doktor. Ni kita dah nampak kuning terus jumpa doktor. Dan sebelum nak operation tu, pesakit kena kuat. Kalau pesakit tak kuat, tak boleh nak operation sebab operation tu ialah major operation, 6 hingga 8 jam. Kalau pesakit lemah semangat, tak boleh operate. So doktor tu kata, ustazah kan pakar motivasi. Kata pakar motivasi kan. Ustazah kan pakar motivasi, motivate mak dulu kan. Sebab mak ustazah down lah, of course lah. Ustazah pun down sebab niat nak bawa mak pergi shopping, tak sangka kena masuk hospital kan. Dan mak ustazah seumur hidupnya tak pernah warded. Orang dulu-dulu mana ada masuk ward? Orang dulu-dulu semua salin kat rumah aja. Mana ada ward? Tak ada orang dulu-dulu kan. Tak pernah warded. So down ke dah? Down lah kan. Dan doktor kata sebelum kita nak operate, kita kena keluarkan kuning ni semua dulu. Tebuk pula dekat pinggang, masuk bilik bedah, tapi tebuk kecil lah. Kecil tebuk. Macam straw Vitagen punya lubang tu kan. Tebuk kat sini, masuk tiup, pakai bag. So kena baring, tak boleh nak bergerak banyak sangat, kena tebuk, kena keluarkan. So keluarlah cecair tu. Dan ustazah minta izin untuk bawa balik ibu ustazah. Saya minta izin untuk bawa balik ibu ustazah. Doktor kata memang itu yang saya nak bagi, sebab mak ustazah dah down. Ustazah bawa balik, motivate. Dah kuat baru boleh operate. Sekarang tak boleh operate sebab kena keluarkan dulu jus empedu. Dia panggil jus empedu. Rupanya kita ada jus empedu. Baru ustazah tahu kita ada jus empedu kan. Kena keluarkan dulu jus empedu tu. Keluar bagi habis dulu. So bawa balik lah. Bila nak bawa balik dekat rumah, ustazah bagi tahu dekat Ustaz Wan Akasha, kata nak bawa balik ibu ustazah. Ustaz kata tu adalah syurga kita. Ibu kita adalah syurga kita. Sebab mak ustazah tak berdaya kan, nak kena mandikan, nak kena spray wuduk dan sebagainya kan. Itu adalah syurga kita. Kita jaga. Sebagai isteri kena minta izin dengan suami kan. Walaupun ustazah tahu suami ustazah macam mana, tu adalah syurga kita. Kita kena jaga sama-sama. So bawa balik. Doktor bagi seminggu je, doktor tak bagi lebih. Seminggu je doktor bagi. So yang bag tadi tu nak kena tukar. Ustazah bahagian mandikan. Yang tukar-tukar tu ustazah takut. So yang tukar-tukar tu menantu perempuan ustazah buat. Dengan anak perempuan ustazah cuci luka,
cuci luka, tukar-tukar tu, nak tukar beg semua tu menantu perempuan dengan anak perempuan. Ustazah part lain, spray wuduk, bagi mandi dan sebagainya kan. Kita orang ada part masing-masing. Masa seminggu tu lah, sebab doktor kata nak operate, mesti operate. Masa seminggu tu lah Ustaz Wan Akasha paling setia pimpin solat hajat di rumah, buat yasin hajat. Ustazah pun minta tolong pelajar-pelajar tahfiz yang mana kita kenal untuk buat solat hajat dan sebagainya. Panggil ustaz yang boleh berubat datang dekat rumah dengan harapan supaya tak payah operation. Sebab kita bila dengar operation kita tak nak kan. Dengan harapan tak payah operation. Dan 7 hari dah selesai, segala-galanya dah buat, ya, adik-adik pun tolong semayang hajat semua. Ustazah pegang tangan ibu ustazah. Okey, dah sampai masa untuk kita jumpa doktor. Kan, sampai masa untuk kita jumpa doktor. Apa sahaja keputusan doktor, ustazah kata dekat ibu ustazah, sekarang ni kita tawakal. Peringkat tawakal kepada Allah. Kita dah terima dah ujian ni, ya, kita kena tawakal kepada Allah. So bila sampai ke hospital, CT scan, buatlah semua masuk. Kamera nak tengok kat dalam tu ada lagi ke tidak. Kita mengharapkan benda tu dah tak ada. Okay? Supaya tak payah operation. Sebab ustazah rasa macam tak sanggup lah perut mak ustazah nak dipotong, nak dioperate kan, daripada bawah dada sampai ke bawah pusat. Tak sanggup kan. Macam orang nak bersalin kan. Kalau orang bersalin dia potong kat mana? Oh macam tu. Oh kan. So ustazah alhamdulillah 44 normal. Bersalin panjang macam tu, melentang. Oh ni menegak, perut mak ustazah menegak okey. Cek, doktor pun tunduk. Doktor kata masih ada, cuma tidak membesar. Kena cepat buang. Kalau membesar susah ustazah. Kena buang. Mak ustazah nangis. Ustazah tak sanggup tengok mak ustazah nangis. Adik-adik ustazah nangis. Ustazah marah adik-adik. Ustazah kata diam. Siapa pun jangan nangis. Ustazah kata. Sedangkan ustazah masuk bilik air, nangis. Tapi kakak nak tunjuk kuat. Sedangkan kakak tak kuat pun kan. Nangis dalam bilik air, lap. Adik-adik kata, Kak Intan, buat apa masuk bilik air? Kan? Kan? Dia pun tengok mata merah kan? Dia nangis kan? Tak apalah. Lepas tu, dah tak boleh tangguh. Esok tu nak kena operation. Ustazah sebagai kakak sulung doa lah. Doa, semua sebut kebaikan ibu ustazah sampai adik-adik nangis dan sebagainya. Dan bila operation, keluar masuk ICU, ya, dengan wire sana sini dan sebagainya. Ustazah rasa macam, ya Allah, janganlah ambil nyawa ibuku ya Allah. Aku hanya ada syurgaku satu je sekarang ni ya Allah. Ibuku je ya Allah, abah dah tak ada. Janganlah ambil ibuku ya Allah. Sebab bila keluar daripada ICU tu kita rasa macam keadaan tu kita macam susah nak terima. Dengan tiup dekat sini, dengan wire banyak, dengan perut penuh luka dan sebagainya kan, kita rasa macam rasa berat kan. Tapi kita dah dapat jawapan daripada Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, janganlah ambil nyawa ibuku ya Allah. Berkampunglah kami dekat HUKM, ustazah, adik-adik, anak, menantu, cucu semua ke hospital tu kan. Sebab kita swasta, so kita tidak ada problem kat situ kan, alhamdulillah. So ustazah hanya doa, ya Allah, panjangkanlah umur ibuku ya Allah. Ibuku masih ingin beribadah kepadamu. 2-3 kali masuk ICU sebab umur 73, tahun ni 74. So dia ada macam kan, dia susah nak sembuh kan, dia susah nak sembuh kan. Jadi sampai masa setelah 15 hari, 15 malam dekat hospital, doktor dah bagi balik. Ya, bila doktor dah bagi balik, sekali lagi ustazah kata dekat ustaz, sebab ustazah tanya ibu ustazah untuk berlaku adil kepada adik-adik, yang Intan nak tanya, yang nak balik rumah siapa? Kan? Kita kena tanyalah kan, yang nak balik rumah siapa? Tiba-tiba ibu ustazah kata yang nak balik rumah Intan. Ustazah rasa ya Allah, bersyukur kepada Allah. Sebab ibu ustazah pilih ustazah. Memang ibu ustazah lama dah duduk dengan ustazah. Sebelum tu duduk dengan adik nombor 1. Sebab anaknya masih kecil. Dan adik ustazah pula dia pensyarah, Profesor Madya dekat UM. So bila ustazahnya yang nak duduk dengan siapa? Tiba-tiba ibu ustazah kata yang nak duduk dengan Intan. Bila ibu ustazah kata yang nak duduk dengan Intan, rasa macam tak tahu nak cakap kan? Rasa macam Allah bagi ustazah untuk berbakti. Ni syurga depan mata. Ustazah bagi tahu dekat ustaz, yang dah boleh balik, doktor dah bagi balik, yang pilih kita kan?
Lepas tu ustaz kata, tu adalah syurga kita. Kita semua kena jaga syurga kita. Sebelum ibu ustazah nak sampai dekat rumah, kami dah musyawarat dulu. Dah musyawarat semua. Okay, ni yang nak balik ni, semua ni dengan anak, cucu semua. Dah briefing, kita semua kena jaga. Ustazah suruh menantu ustazah WhatsApp je. Bagi arahan, sebab kita sibuk hospital. Suruh pasang besi dekat bilik air, pasang semua. Ustazah suruh pula anak ustazah yang lain, suruh order. Sekarang kan orang suka buat surprise balon, bunga, ustazah suruh tabur. Sebab lah pula kan, suruh tabur bunga ros, dekor bilik cantik. So ustazah tak boleh nak buat kan, ustazah dah kat hospital kan. So dekor cantik nak sambut ibu ustazah balik. Dan ibu ustazah memang tak boleh berjalan, memang kena pakai wheelchair, kena papah masuk dalam bilik, kena berbaring, kena mandikan, kena spray wuduk dan sebagainya. Dan bila ustazah bawa ibu ustazah masuk kat dalam bilik air, ambil plastik tutup perut, operation besar kan. Bila ustazah mandikan, shampookan rambut ibu ustazah, bila kita shampoo kat belakang, ustazah terberhenti sebab menangis. Ibu ustazah tengah tunggu. Rupanya bila kita tak boleh fikir kan, kita stop. Jadi ibu ustazah tanya, Intan nangis ke? Tak, Intan tengah ni, tengah nak betul shampoo kat belakang rambut Yang. Sedangkan ustazah nangis kat belakang. Itulah kali pertama ustazah mandikan ibu ustazah. Ketika ibu ustazah berumur 73 tahun. Tak pernah pun kita mandikan mak kita, ustazah lah. Tak pernah pun ustazah mandikan mak ustazah. Suap makan kita dah biasa, suap mak kita suap kita tu biasa. Tapi ustazah tak pernah mandikan mak ustazah. Itulah kali pertama tu yang ustazah nangis, ya Allah. Rupanya setiap ujian yang engkau berikan ni ada hikmah yang besar di sebaliknya. Allah bagi peluang kepada ustazah dan keluarga ustazah, ya Allah, untuk jaga syurga kami ni. Ustazah tak pergi ceramah lama. Tu orang tanya mana ustazah pergi. Semua program ustazah memang ustazah tak pergi. Yang mana orang booking memang tak pergi sebab ibu ustazah perlukan ustazah. Sampai ibu ustazah kata, Intan jangan pergi mana ya? Intan tak pergi mana yang? Tu ceramah Intan macam mana? Tak apa. Ustaz ganti dengan anak lelaki ustazah yang nombor 3 yang datang bersama pada pagi ni. Dia oranglah berdua. Selalu kan ustaz dengan ustazah. Ni yang gantinya ustaz dan anak ustazah. Tak pergi, semua tak pergi. Apa sekali program semua ustazah tak pergi. Ustazah fokus untuk ibu ustazah saja. Dan bila ustazah mandikan ibu ustazah, ya Allah, inilah kali pertama aku mandikan ibuku, ya Allah, dengan siraman yang penuh kasih sayang. Dan itulah kali pertama ustazah shampoo rambut ibu ustazah. Dan kami semua semayang hajat dan sebagainya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah doa sangat ajaib. Di sebalik ujian yang Allah berikan kepada kita ni banyak doa. Doa sangat ajaib, sungguh ajaib. Dan alhamdulillah, macam satu keajaiban daripada Allah. Tiba-tiba bawa pergi check up. Berbulan jugalah ibu ustazah still kena papa apa semua kan. Pergi check up, doktor kata sel-sel yang doktor jangkakan. Kita orang tak nak sebut perkataan tu, tak pernah sebut pun. Sebab perkataan tu boleh melemahkan semangat kan. Doktor kata alhamdulillah bebas daripada penyakit tersebut dan tak ada pun sel-sel tu, semua dah tak ada. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan alhamdulillah ibu ustazah dah sihat. Cuma sekali-sekala je bila dia datang angin sebab hempedu dah potong. So bila kita makan, ada masa perut boleh terima, ada masa perut tak boleh terima. Lapar tapi tak boleh makan, kadang-kadang boleh makan, kadang-kadang tak boleh makan kan. So bila ibu ustazah dah sihat, ibu ustazah masuk dapur. Sebab hobi ibu ustazah masak. Dan kita orang tak boleh larang, nanti merajuk kan. Ustazah kata, yang duk diam. Sebab anak ustazah dengan menantu perempuan ustazah gila-gila masak macam-macam lah, macam orang dalam pantang. Memang masak singgang dan sebagainya, memang sup ikan haruan ke, memang masak dalam pantang. Tiba-tiba bila ibu ustazah dah sembuh, ibu ustazah masuk dapur. Ustazah kata, no, tak boleh, yang kena rehat, tak payah buat apa. Ibu ustazah kata, ibu ustazah nak masak juga. Ustazah tanya, yang kenapalah yang masak? Tak payah. Sebab bila ustazah turun daripada atas, turun tengok, dah hidang dah. Ya Allah, ustazah tak nak mak ustazah buat macam tu. Ustazah kata tak payah. Yelah sebab masing-masing ada anak kecil, nak turun ke bawah tu lambat, nak kena mandi anak, nak kena susu anak, so turun tu lambat. Turun makanan dah ready. Jadi ustazah kata, yang kenapa yang masak? Kan Intan tak bagi yang buat apa pun, tak bagi yang buat kerja apa pun. Tahu tak ibu ustazah kata apa? Ibu ustazah kata, Intan yang masak dekat Intan sekeluarga sebab
Sebab yang terhutang budi kepada Intan Wan, mak Ustazah panggil dekat Ustaz Wan, Wan Akasha panggil Wan, sebab Intan, Wan, anak-anak Intan semua, cucu-cucu Intan, ya Allah, semua jaga yang hebat, jaga yang terbaik, yang terhutang budi dengan Intan sekeluarga. Sebab tu yang masak. Ustazah kata, ya, yang salah tu, bukan yang terhutang budi dekat Intan satu keluarga, tapi kami semua ni yang terhutang budi dengan yang. Sebab bila yang duduk dengan kami semua, keberkatan Allah tu sangat banyak. Yang syurga Intan, yang syurga kami. Jangan cakap macam tu. So sampai sekarang, mak Ustazah memang suka masak, dan kami pula suka Allahu Akbar, ya. Itulah, setiap ujian yang kita rasa macam berat, rupanya ada hikmah di sebaliknya. Ibu Ustazah juga pernah tanya soalan yang sama. Kenapa Allah uji yang macam ni? Yang taat dekat Allah,